Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kami lagi dalam Master Kimia SPM. Alhamdulillah, pelajar-pelajar, kali ini kita akan melihat lagi panduan menjawab Kimia 2 SPM. Dan masih lagi kita fokus kepada menjawab soalan esei, ya. Jadi kita nak pandukan pelajar kepada soalan esei ini sebab soalan esei ini soalan yang membawa markah yang banyak. Dan kali ini kita akan bersama dalam siri 4. Baik, ya. So, sebelum ni kita dah ada beberapa siri. Pelajar-pelajar boleh tengok kembali, ya, untuk melihat bagaimana tips yang penting dalam menjawab Kimia 2 ini. Ya, boleh tengok dalam video kami siri-siri yang lepas, ya. Okey, baik, kali ini kita akan cuba melihat cara menjawab soalan yang melibatkan elektrolisis, ya. Okey, contoh soalan. Rajah menunjukkan susunan radas untuk menjalankan elektrolisis larutan kopram 2 sulfat pekat. Okey. Menggunakan elektrod karbon. Di sini kita dah nampak dia punya clue-nya. Yang pertama di situ dikata larutan kopram klorida pekat. Satu clue. Yang kedua menggunakan elektrod karbon. Okey, dua clue. Dan dia bagi stimulus gambar rajahnya. Okey. Selarutan kopram 2 klorida pekat. Tengok ni, kita tengok clue tadi, ya. So, kita dah merahkan dia supaya pelajar nampak. Bila pekat bermakna faktor apa yang mempengaruhi discharge ion di anode? Faktor kepekatan, ya. Kemudian elektrod X, elektrod karbon Y bermakna dia menggunakan elektrod karbon. Jadi kalau elektrod karbon, faktor jenis elektrod dia tidak akan mempengaruhi, ya, sebab karbon ialah elektrod yang lengai. Baik. Kemudian pelajar-pelajar kena faham juga daripada gambar rajah ini, ya, X ini disambung dengan terminal positif, ya, yang panjang ini positif, dan Y ini disambung dengan terminal negatif sel. Okey. So, positif sel X, negatif sel Y. Ya, jadi bila X bersambung dengan terminal positif sel bermakna X ini juga kita panggil sebagai anode. Okey. Dan kalau X anode, Y sudah pastilah cathode. Okey, ini untuk mudahkan pelajar lah. Ya, kita tahu mana anode, mana cathode, nanti senang kita nak tahu ion apa tertarik, kan. Okey, baik. Apa yang dikendaki oleh soalan? Kita tengok, ya. Terangkan tindak balas pada elektrod X dan elektrod Y. Penerangan anda perlu mengandungi. Okey. Soalan ni agak mudah sebab dia bagi guideline, panduan untuk pelajar apa nak jawab. Okey, yang pertama dia minta senaraikan ion yang tertarik. Okey, pelajar kena senaraikan ion yang tertarik di setiap elektrod. Yang kedua dia nak namakan ion yang dipilih. Okey, yang dinyahcas apa ionnya. Yang ketiga sebab ion itu dipilih. Kenapa dia dipilih? Yang keempat persamaan setengah, half equation, ya. Yang kelima, perubahan yang diperhatikan, pemerhatian, ya, pada setiap elektrod dan markahnya adalah 10. Okey, jadi daripada sini pelajar-pelajar boleh dapat panduan, sedikit panduan. Ada 5 poin yang diminta di sini, ada 5 poin, ya. Dan markahnya 10 bermakna setiap poin ada 2 markah. Kenapa 2 markah? Sebab kita akan cerita nanti elektrod X dan elektrod Y. Okey. Kemudian, bila soalan-soalan begini, ya, kita nasihatkan supaya pelajar jawab dalam bentuk yang mudah. Mudah untuk pelajar tengok jawapan pelajar itu sendiri dan mudah untuk pemeriksa nak menanda, kan. Jadi, mudahnya soalan macam ni, kita jawab, pelajar jawab dalam bentuk jadual, buat table. Okey, so, yang kita nak cerita itu apa? Yang kita nak cerita itu ialah elektrod X dan elektrod Y. Bermakna kita kena ada kolom untuk elektrod X dan elektrod Y. Ya, ini kolom kita. Ingat, soalan minta elektrod. Apa yang berlaku di X dan di Y. Jangan pelajar tulis cathode anode, terminal positif negatif. Tak mau. Sebab soalan minta elektrod X dan elektrod Y. Okey. Jadi untuk mudahkan pelajar, kita dah kenal pasti tadi bahawa X itu ialah anode dan Y itu ialah cathode. Kita tanda sikitlah supaya nak senang kita nak jawab nanti, ya. Tapi jangan jawab anode cathode, ya. Jawab elektrod X dan elektrod Y.
Okey. Kemudian tengok apa soalan minta. Yang pertama senarai ion yang tertarik. Ya. Jadi anode bila X itu anode bermakna ion yang tertarik ialah N ion. N ion negatif ya. So yang tertarik di situ ialah ion klorida dan ion hidroksida. Pelajar boleh tulis formula, boleh tulis nama sebab dia kata senarai. Okey. Y itu ialah cation ion, cathode. Cathode akan menarik cation ion. Cation ion ni positif. Ya, iaitu ion kuprum 2 dan ion hidrogen. Okey, dua markah. Markah pertama, markah kedua. Kemudian, ya, nama ion yang dipilih. Sebab itu pelajar kena perhati betul-betul soalannya. Di sini pelajar soalannya minta nama. So pelajar jangan tulis formula. Ingat tulis nama. So antara klorida dan hidroksida mana yang dipilih? Okey, faktor tadi ialah faktor kepekatan. Ingat ya. So faktor kepekatan yang dipilih ialah yang lebih pekat lah, iaitu ion klorida. Tulis nama. Okey, jangan tulis Cl minus, tak boleh. Dia nak nama. Okey, dy sudah semestilah bila ada kuprum 2 lah selama-lamanya pun akan dipilih. Okey, ion kuprum 2, tulis nama. Okey, so ini sudah ada 2 lagi. So mana yang sudah ada 4 markah. Kemudian sebab ia dipilih. Kenapa kita pilih ion klorida? So jawapan kita ialah kerana ion klorida lebih pekat. Okey, sebab faktornya kepekatan. Bila kepekatan, kena ada pekatan lebih pekat daripada ion hidroksida. Okey. Y kita pilih Cu2+. Ini faktor yang pertama, iaitu faktor nilai inox sel. So kerana nilai inox ion Cu2+ lebih positif berbanding ion H+. Okey, nilai ini boleh tengok dalam jadual ya. So kerana nilai inox ion Cu2+ lebih positif, itu jawapan dia. Sebab kenapa dipilih. Okey, sudah ada 6 markah. Baik. Kemudian soalan nak persamaan setengah, half equation. Okey, kita tulis half equation, kita dah pilih Cl minus tadi. So itulah persamaan setengahnya 2Cl minus anak panas Cl2 plus 2E. Okey, dan di elektrod Y ya, seperti biasa Cu2 plus tambah 2E dapat Cu. Okey, ini lagi 2 markah bermakna kita sudah ada 8 markah. Kemudian perubahan yang diperhatikan. Okey, di X apa yang diperhatikan? Ya, klorin terhasil. Bila klorin terhasil bermakna di situ kita akan dapati nanti gas kuning kehijauan terbebas. Okey. Di elektrod Y kita ada logam kuprum. So logam kuprum ni pelajar-pelajar tahulah warnanya ya. So terdapat enapan perang pada elektrod itu. Okey, enapan perang ini merujuk kepada kuprum yang terhasil. Kerana kuprum, logam kuprum ya, dia berwarna perang. So lagi 2 markah. Pelajar dapatlah 10 markah. Dan simple. Cara jawab simple. Tidak perlu berjela-jela. Tidak perlu kertas kajar yang bermuka-muka. Ya, hanya dengan simple saja pelajar dapat 10 markah. Jadi insyaAllah sedikit perkongsian kami. Moga-moga pelajar boleh praktikkan dalam jawab soalan nanti. Jangan lupa terus menyokong kami. Subscribe, share dan juga tonton video-video kami. Ya, channel Cikgu Kimia Handsome, Master Kimia SPM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.